Okay, good morning class. Today we will learn new chapter, okay, 11.2 graf gerakan linear. Okay, dalam graf gerakan linear, di sini terdapat dua jenis graf, iaitu graf sesaran masa, graf halaju masa. Okay, apa itu graf gerakan linear? Ya, dia menyampaikan maklumat dan data tentang suatu gerakan. Okay, yang pertama kita nak belajar mengenai graf sesaran masa. Okay, graf sesaran masa ni maksudnya sesaran melawan masa. So kita tengok dia nak interpretasikan apakah graf ini menunjuk bagaimana penghuraian untuk graf tersebut. Okey, untuk keturunan O dan A adalah positif dan seragam, maksudnya dia meningkat. Okey, halaju dia pun seragam. Okey, budak itu bergerak 50 meter. Macam mana dapat 50 meter? Daripada sini. Daripada sesarannya. AB. AB ni dia pelajar tersebut mempunyai halaju yang halaju sifar, maksudnya dia tidak mempunyai halaju. Maksudnya dia dalam keadaan rehat pada pada saat yang kedua hingga ke 8. KB dan C. KB dan C pula adalah keturunan positif yang mana halajunya seragam. Dia bergerak sebanyak 50 meter. So 100 tolak dengan 50, so you akan dapat 50 meter. Pergi kepada C dan D. C dan D dia menurun. Maksudnya di sini halaju dia adalah negatif. Okey, halaju negatif, that's mean dia punya arah dia adalah bertentangan. Okey, dia patah balik. Okay, so dia patah balik sebanyak 100 meter. So mana dia nak dapat 100 meter? So 100 tolak dengan kosong, you akan dapat 100 meter. Okay, pergi kepada graf halaju masa. Halaju masa maksudnya halaju melawan masa. Okay, kita tengok dia punya huraian. Okay, OA. Okay, OA ni mempunyai halaju yang seragam, yang mana pecutan motosikal pun adalah seragam. Okay, keturunan dia adalah positif. A dan B. Okay, A, B dia kamu nampak dia linear. Linear ni maksudnya keturunan dia sifar dan dia punya halaju pun malar, sama sahaja, dan dia punya pecutan adalah sifar. So tiada pecutan di sini. Okay, B dan C. Okay, B dan C negatif, yang mana halaju adalah berkurang secara seragam dan motosikal bergerak dengan pecutan negatif atau nyah pecutan. So dia nampak, kamu tu nampak dia menurun, maksudnya dia punya halaju dia akan semakin berkurang, okey, dan pecutan dia akan jadi negatif ataupun kita panggil dia sebagai nyah pecut. Berkurang, dia punya halaju kurang. Okey, pergi kepada C dan D. Okey, C dan D dia linear, maksudnya dia punya keturunan dia tiada ataupun sifar. Okey, halaju ni adalah sifar dan pecutan dia pun adalah sifar. Okey, kita pergi kepada menyelesaikan masalah mereka berdasarkan graf gerakan linear. Kita pergi kepada graf yang pertama, iaitu graf sesaran melawan masa. Okey, soalan yang pertama, berapakah sesaran kereta mainan selepas 4 saat pertama? So untuk 4 saat pertama, di mana saat kamu yang keempat? So di sini. So 4 saat ni kamu bawa pergi, beratkan dia, kemudian pergi ke sini. So kamu akan dapat 6 minit. Okay, kemudian untuk yang B, berapakah halaju kereta mainan? Okay, berapakah halaju kereta mainan? Okay, halaju itu maksudnya apa? Jarak bahagikan dengan masa. So dia nak 3 saat pergi ke 5 saat. So 3 saat 5 saat. So di sinilah. So berapa jarak dia? Sesaran di sini 8, di sini 4. So maksudnya 8 tolak dengan 4 bahagikan dengan masa 5 tolakkan dengan 3. So dapat 2 meter per saat. Okay, tengok graf ni pula. Okay, berapa sesaran untuk selepas 4 saat? So selepas 4 saat. So 4 saat di mana? Di sini. So sesaran dia adalah 15 meter. So bagaimana kamu buat? So macam tadi juga. So kamu akan dapat 15 meter. So halaju. Okay, halaju ini maksudnya keturunan lah. So keturunan dia nak 6 hingga 12. Mana 6 hingga 12? So di sini. So di sini maksudnya halaju akhir,
jarak akhir. So, bagaimana hal laju kita nak kira? Jarak bahagikan dengan masa. So, jarak bahagi dengan masa di sini, pada minit yang ke-12, dia punya sasaran adalah kosong. Tolakkan dengan jarak dia adalah 15. Bahagikan dengan masa 12 tolak dengan 6. So, bahagikan, kamu akan dapat negatif 2.5. So, di sini hal lajunya adalah negatif. Okay, pergi kepada graf hal laju lawan masa. Okey, hal laju lawan masa, kita tengok kepada dia punya untuk 4 saat pertama. So, 4 saat pertama di sini, untuk mendapatkan sasaran daripada graf hal laju lawan masa, kamu kena mengira dia punya keluasan di bawah graf. Apa itu keluasan di bawah graf? So, contoh, di sini bentuknya adalah bentuk segi 4. So, segi 4 di sini dia punya masa, maksudnya panjang dia, darabkan dengan dia punya lebar. So, 4 darabkan dengan 1. So, you got dia punya sasaran adalah 4 meter. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya, 8 saat hingga 12 saat, dia nak tahu pecutan. So, you know, pecutan adalah hal laju bahagikan dengan masa. So, 8 hingga 12, di sini bentuk apa? Di sini adalah segitiga kan, tapi dia nak pecutan. So, yang kamu tahu bahawa pecutan hal laju bahagi dengan masa. So, hal laju di sini pada minit yang ke-12 kosong, tolakkan dengan hal laju pada saat yang ke-8, iaitu 3, kosong tolak 3, masa dia 12 tolak dengan 8. So, kamu akan dapat dia negatif. So, that's mean dia punya pecutan adalah pecutan. Okey, pergi kepada graf hal laju lawan masa. Di sini dia nak tahu hal laju pada masa yang ke-4. So, senang sahaja. Pergi kepada masa minit saat yang ke-4. You pergi dragkan sehingga ke bertemu dengan dia punya garis. Kemudian di sini kamu akan dapat dia punya hal laju 10 meter per saat. Sama juga untuk 8 saat. Pergi ambil pembaris. Sila gunakan pembaris ya. Kemudian pergi kepada dia punya hal laju. So, you got 15 meter per second. 15 meter per saat. Pergi kepada sini. Soalan. Sila lihat soalan apa yang ditanya. Soalan ini pula dia bertanya mengenai sasaran. So, sasaran di sini, you know, sasaran adalah jarak kan. So, dia kata pada minit yang saat yang ke-0 hingga 10. So, sini ke sini. So, di sini kamu dapati ada 3 bentuk. Yang pertama, segitiga. Yang kedua, segi 4 tepat. So, untuk segi 4 segitiga ini, kamu kena kira dia punya luas di bawah graf. Apa itu luas di bawah graf? So, dia adalah bentuk segitiga. Bagaimana nak kira luas segitiga? So, 1/2 darab dengan panjang, darab dengan lebar. So, panjang di sini adalah 6, darabkan dengan dia punya lebar, dia adalah 15. So, 16 kali dengan 15, 1/2, tambahkan dengan untuk segi 4 tepat. So, untuk segi 4 tepat, so ini 10 tolak 6. Jangan buat 10 pula, sebab dia hanya jarak hingga 10 saat hingga 6 saat. Kalikan dengan hal laju. Hal laju di sini adalah 15. So, darabkan dia punya masa, darabkan dengan dia punya hal laju. So, kamu akan dapat tambahkan 100 meter. So, boleh boleh teruskan untuk membuat latihan untuk lagi faham. Sila tengok praktis formatif 11.2. Sila buat soalan nombor 1 hingga ke-4. Dan sekiranya kamu tidak faham, sila bagi tahu saya. Dan teruskan untuk buku kerja seperti biasa dan nota. Nota simple sahaja, tak payah banyak-banyak. Okey, sekian. Terima kasih.